Assalamualaikum, salam bahagia saudara dan saudari, para penonton yang beriman sekalian. Ya, sekali lagi hari ini, malam ini, ya, ruangan telusur datang berjumpa anda pada jam 8.30 malam waktu Thailand dan pukul 9.30 waktu Malaysia. Ya, tajuk hari ini adalah tajuk semasa, iaitu berkaitan dengan perkahwinan lari ataupun nikah lari di Thailand secara online. Apakah sah dari segi hukum? Ya. Apabila bercakap tentang hukum di sini, saya maksudkan hukum di sini adalah hukum fiqh, bukan hukum Al-Quran, kerana perkahwinan atau nikah online ini sudah tentu tidak ada disebut di dalam Al-Quran dan juga tidak ada dalam hadis. Malah dalam fiqh mazhab pun tidak ada perkahwinan online ini. Ya, disebabkan internet ini hanya perkara baru, perkahwinan dilakukan secara online melalui telefon ataupun melalui sidang media ataupun sidang melalui persidangan telekonferensi, tidak mana pada zaman dulu. Jadi apa yang disebutkan sebagai nikah online atau nikah dalam talian atau perkahwinan dalam talian di sini adalah pernikahan hukum fiqh. Dari segi hukum fiqh. Hukum fiqh apa? Hukum fiqh itu artinya hukum ijtihad para ulama. Tidak ada di dalam Al-Quran, kerana Al-Quran tidak menyebut, tidak ada sudah tentu. Dan tidak ada di dalam hadis. Tidak ada juga dalam mazhab-mazhab, tak kira lah Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi, tidak wujud. Dan saya timbulkan isu ini kerana melihat kepada isu seorang ahli politik yang berkahwin secara online dan menjadi viral dalam Facebook, dalam internet, dalam Facebook, YouTube dan WhatsApp serta dengan media sosial media yang lain, memainkan isu ini. Apakah sebenarnya hukum dari segi fiqh? Dan ada yang bertanya saya tentang perkara ini, dan saya pun berjanji dengan mereka bahawa saya akan jawab secara dalam talian juga, iaitu pada malam ini. Jadi apakah perkahwinan dalam talian itu sah atau tidak sah? Pandangan ulama begini. Pandangan ulama, kalaulah perkahwinan itu cukup syarat, perkahwinan pasti ada syaratnya, pasti ada ijab dan qabul, pasti ada wali, wali iaitu bapa atau datuknya atau orang yang terdekat dengan wanita yang bertanggungjawab terhadap wanita, kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak meletakkan wali itu bapa atau datuk atau siapa saja yang dekat dengan wanita, yang bertanggungjawab terhadap wanita, tapi wanita itu sendiri boleh mengahwinkan dirinya sendiri sekiranya dia itu orang yang akhir balik, yang berakal, yang cukup syaratnya, boleh kahwin dengan sendiri. Itu Abu Hanifah, ya. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh lah. Mazhab Syafi'i pasti ada bapa, pasti ada wali. Dan juga kena ada dua saksi yang menyaksikan perkahwinan itu. Jadi apa saja bentuk perkahwinan, sekiranya ada ijab dan qabul di antara wali dan orang yang kahwin, wali dan lelaki, atau di antara orang yang kalau wanita dalam mazhab Abu Hanifah, mana dia sendiri yang jadi wali, ya,
Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, dan ada pula mana yang saya sebut tadi, iaitu dua saksi dapat menyaksikan majlis akad nikah itu, mana upacara akad nikah itu, dapat melihat, dapat mendengar. Jadi bernikah, sebenarnya pernikahan jarak jauh ni, walaupun tidak disebut di dalam Al-Quran, di dalam hadis, tapi ada dalam mazhab ada, iaitu jarak jauh dalam arti kitabah, nikah bil kitabah, iaitu berkahwin dengan tulisan, dengan surat masalan. Berkahwin dengan isyarat pun ada juga. Bagi mana bukan semestinya mengguna ijab buang kabul itu, tidak semestinya dalam bentuk mulut ke mulut, tapi juga dalam al-kitabah, dengan tulisan. Bagi orang yang tuli, bagi orang bisu yang tidak bisa bercakap, dengan isyarat pun boleh. Dengan isyarat iaitu dengan macam mana kalau terima, macam saya pun tak erti bahasa orang bisu, bahasa orang tuli ni saya tak tahu cara mana. Jadi boleh juga guna bahasa isyarat bagi mereka macam tu, mereka yang cacat pendengaran, tak dengar apa saja tu, boleh mengguna tulisan dan boleh mengguna cara isyarat. Buatlah macam mana, kalau kahwin buat gitu kan macam mana. Itu dia pun jawablah. Terima macam mana saya tak tahulah itu. Kalau boleh begitu, dan syahidain, dua saksi itu juga faham dan mengerti maksud ini, maka perkahwinan sah. Dan dalam konteks lain pula, ada yang duduk berjauhan. Yang duduk berjauhan. Waktu zaman tidak ada lagi telefon, ada juga yang berkahwin dengan menulis, tulis surat dengan utusan. Yang menyaksi itu adalah di sebelah sudah tentunya orang yang saksi itu susah, tapi dengan tulisan di sebelah sana pun ada saksi, di sebelah sini pun ada saksi. Jadi melalui surat, dan ini pernah berlaku di kalangan pelajar yang menuntut di Azhar, yang masang seorang lelaki atau perempuan yang nak berkahwin dengan pelajar yang berada di Kairah, tetapi nak balik memang belanja mahal, kena bayar kapal terbang apa semua mahal, tak mampu. Waktu sebelum ada kapal terbang lagi, zaman kapal laut dulu kan, ada orang kahwin macam tu, iaitu kahwin dengan mengirim surat, dengan risalah. Itu dilakukan juga. Pada selepas itu, apabila ada telefon, ada yang berkahwin dengan telefon. Tetapi ramai ulama tidak menganggap bahawa perkahwinan melalui telefon, perkahwinan melalui kitab dengan tulisan tak sah. Tak sah. Sebab mana dia satunya, kalau kitabah itu tidak ada makna kesinambungan, tak boleh, dia kena pasti alal faur, mana terus. Masalah kalau kita ada ijab itu qabul selalu, mana dengan mana selalu berlaku, ya, bukan kata ada terputus gini. Kalaulah ijab berkabul dengan surat ini kan berbulan-bulan, berminggu-minggu. Dengan telefon begitu juga, ada masalah dari dengan telefon, kita dengar tidak tahu suara siapa. Suara siapa, wali, bukan wali saja, itu saksi pun begitu juga. Dengan itu ada ulama, dan ulama ini adalah ulama majority sebenarnya, yang menganggap bahawa kahwin dengan kitabah mana tidak sah, kahwin dengan telefon tidak sah. Ini ramai, mana lebih banyak ulama yang berkata begitu dari ulama yang membolehkan perkahwinan secara gitu. Dan dengan itu kalau kita lihat kepada mana dalam mazhab Syafi'i sendiri, ya, mana kata
وجمهور العلماء على عدم صحة عقد النكاح kitabatan. Mana jumhur, kebanyakan ulama mengatakan nikah dengan tulisan itu tidak sah. Ini sebagaimana tertulis dalam Mawsu'ah al-Fiqhiyah. Kalau anda nak pergi tengok sana. Wasasna jumhur fuqaha min sihhati at-tasarrufat bil kitabah aqdun nikah. Dan setengah-setengah ulama membolehkan perkara itu, tapi kata makna itu fala yanaqidu bil kitabah indal syafi'iyah al-malikiyah al-hanabilah bal al-malikiyah yaqulun anna nikah yufsakh mutlaqan qabla ad-dukhul wa ba'dah wa in tal kama aqtalla ruknun kama law zawwajta al-mar'ah nafsaha bila wali atau jadi ini, tapi di dalam Syafi'i mengatakan tak sah. Ini bukan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata kalau dengan kitab tidak sah. Dengan tulisan tidak sah. Dalam mazhab Maliki pun juga, bukan Imam Malik dalam mazhab tu. Dalam mazhab Ibnu Hanbal pun kata begitu juga. Tetapi ada sesetengah pandangan di kalangan Imam Syafi'i, di kalangan mazhab Syafi'i mengatakan sah. Qaulun minal aqwal mazhab Syafi'i. Yani ada pandangan daripada mazhab Syafi'i kata sah. Ini tulisan. Dengan menikah dengan tulisan. Tapi kalau tulisan bagi orang yang mana al-ajiz anil nutq, mereka yang tidak mampu untuk nak bercakap. Kal akhras, seperti orang yang bisu. Sesuatu ulama semua boleh mengatakan boleh, tetapi berkaitan, kita pergi satu-satu kalau kita berkahwin dengan telefon pula, telefon dan apa yang serupa dengan telefon seperti gambar tak lihat gambar ada juga setengah mana ulama mengatakan sah. Zahaba ba'd al-mu'asirin ila jawaz 'aqd an-nikah an tariq al-hatif. Sesetengah ulama modern zaman sekarang mengatakan boleh berkahwin dengan telefon. Dengan telefon itu tak apa, boleh. Atau perkara-perkara yang sama seperti dengan telefon. Yang kata begitu Mustafa Zarqa, Wahbah Zuhaili, dan mereka ini kata boleh, karena telefon itu adalah sebagai pengganti kepada tuannya Ar-Rasul, bukan Rasulullah. Ini Rasul artinya orang yang berkahwin itu. Jadi ada yang berkata gitu, tapi ramai jumhurul fuqaha al-mu'asirin ala mana hadza an-naw' min turuq 'aqd an-nikah. Ning dalam Majma' al-Fiqh al-Islami, ini tu dah keluar begini, katanya tak sah dengan telefon. Jumhur ulama kata begitu. Jumhurul ulama, jumhurul fuqaha al-mu'asirin, majority ulama atau fuqaha zaman sekarang, contemporary sekarang, mengatakan tidak sah. Berbeza dengan seperti Mustafa Zarqa, Wahbah Zuhaili, berkata tak sah dengan telefon, tak sah. Sebaliknya, kalaulah mereka itu, ini cara ketiga, berkahwin dengan menggunakan teleconference, iaitu dengan boleh lihat, boleh dengar, boleh lihat, seperti dengan menggunakan messenger ke, menggunakan melalui macam-macam cara lah yang boleh mendengar dan melihat secara real time. Dalam ini ada dalam bermacam-macam lah, dalam WhatsApp pun ada, dalam Telegram pun ada, Messenger pun ada, nak cara ni pun ada, boleh laku dengan macam-macam. Dan ini mana tidak ada khilaf di kalangan ulama, mana boleh dikatakan kebanyakan mereka, mana 99% di kalangan mereka mengatakan nikah itu sah. Nikah itu tidak jadi masalah, boleh kalau dah
ada boleh melihat muka, boleh mendengar suara, dan ada wali, cukup lengkap semuanya, maka perkahwinan itu adalah dianggap sah. Dianggap sah, tidak jadi masalah. Bagaimanapun saya seperti saya beritahu tadi, ini masalah fiqh. Dan kalau orang nak berkahwin, kalau kahwin biasa, kahwin orang yang belum kahwin lagi, mana tidak jadi masalah, ya. Tidak masalah kalau kita nak berkahwin orang yang menuntut ilmu di luar negara, nak hantar kekasihnya, bininya daripada kampung ke sana, boleh akad nikah secara online, ataupun boleh, kalau tak nak buat begitu, boleh juga hantarkan mereka pergi berkahwin di sana, di tempat yang mereka belajar. Kalau di Kairah atau di Maghribi, di mana mereka duduk, boleh kahwin sana. Di sana pun ada imam, ada khatib, dan semua ada boleh buat belaka. Itu terserah kepada pilihan masing-masing. Tapi kalau nak berkahwin lebih daripada satu, ini masalah lain yang kita panggil kahwin lari, seperti dengan kahwin lari di Thailand. Kalau dulu orang Malaysia nak berkahwin, mereka pasti lari ke Thailand. Nama pun nampak dah huduh, nama pun nampak dah negatif. Dan apabila dia berkahwin begitu, sudah tentu apakah minta izin daripada isteri pertama atau tidak. Itu soal yang timbul. Banyak perkara yang timbul. Orang mempertanyakan apakah isteri pertama setuju, ibu tuanya setuju atau tidak. Kalau nak setuju, mana perempuan nak setuju, orang kata. Ramai yang kata begitu. Golongan ulama, golongan ustaz, kalau nak minta setuju, tak ada yang setuju, perempuan yang tak setuju. Kalau nak kahwin saja, sebab dari segi fiqh kata boleh. Dia kata boleh. Itu jadi masalah. Tapi ini terserah kepada budi bicara dan kebijaksanaan anda sendiri. Apakah orang yang jadi isu yang viral sekarang ini berkahwin dengan apa? Katanya berkahwin online. Berkahwin apa? Dengan telefon. Atau berkahwin dengan telepersidangan video begini, boleh lihat ni, atau macam mana, itu saya tidak pasti. Kalau berkahwin dengan telefon, hanya halo, mana akad nikahnya berlaku dengan cara itu saja, ya ada ulama yang mengatakan sah, ada yang ulama yang mengatakan tidak sah. Kebanyakan ulama mengatakan tidak salah, tapi sebahagian ulama mengatakan sah. Jadi kita tidak boleh hukum seseorang yang berkahwin dengan telefon pun, sebab ini masalah ijtihad, masalah fiqh. Kalau dia berkahwin hanya dengan telefon, bagi cakap begitu saja, tak tengok muka, tak itu apa pun, dan dia ada cukup mana wali segala apa, dia cukup marhalatain, 2 marhalah pun cukup, iaitu 89 km pun cukup. Jadi sah, tidak masalah. Tapi di pandangan ulama lain, kebanyakan mengatakan tidak sah. Dan terserah kepada pihak negeri. Kalau di Malaysia pihak negeri, kalau kami pihak wilayah, Majlis Agama Islam, untuk nak menentukan nak pilih yang mana. Kalau lah sudah digazetkan fatwa mengatakan sah boleh berkahwin dengan telefon, maka perkahwinan itu tidak boleh dikenakan undang-undang, tidak kena undang-undang, kerana perkahwinan itu sah sebab sudah dipilih oleh pihak berkuasa, mengatakan perkahwinan dengan telefon yang sah. Tapi kalau negeri-negeri, kalau wilayah-wilayah di sini, Majlis Agama Islam ini memilih mengatakan tidak sah dengan menggunakan telefon, maka perkahwinan itu juga tak sah. Ini terserah kepada pihak kuasa masing-masing. Itu ya. Dan soal perkahwinan dengan, kalaulah perkahwinan yang dilakukan dengan teleconference, dengan sidang video ini, persidangan video ini memang sah
Yani 99% mengatakan, ulama mengatakan sah, sebab dapat lihat begini, saksi pun ada semua cukup lengkap, tidak jadi masalah, dan 2 marhalah pun cukup, bukan makna dekat-dekat saja, tapi jauh. Dan yang kalaulah kahwin tu berlaku dengan antara misalan di Kuala Lumpur dengan Narathiwat, diangkat sana, jadi tidak masalah, sebab lebih daripada 89 kilometer 2 marhalah, jadi tidak masalah. Itu ya, boleh berlaku perkara itu. Tetapi ya, ada saya baca dalam akhbar Sinar Harian, mengatakan mereka menulis, mana wartawan bertanya kepada pihak Majlis Agama Islam Jalak, itu Narathiwat, tentang perkahwinan orang politik di Malaysia itu. Saya tak perlu sebut nama dia lah, timbalan menteri itu, mengatakan betul tak mana perkahwinan itu dilakukan di Narathiwat. Orang majlis itu menjawab, dan saya tak perlu sebut nama dia juga, mengatakan Majlis Agama Islam Narathiwat mana tidak pernah memberi kebenaran mana-mana amil ataupun juru kahwinnya supaya berkahwin dengan cara online, tidak ada lagi. Dan apa yang dilakukan oleh juru kahwin di Sungai Golok itu jadi salahlah, tidak betul. Dan pihak Majlis Agama Islam Narathiwat akan membuat kajian penyelidikan tentang perkara itu. Sebenarnya mungkin yang menjawab itu mungkin dia jawab secara tidak sedar tentang hukum asli, ataupun membawa pandangan yang berbeza tentang hukum berkahwin. Sebab hukum berkahwin secara online ini pun ada yang kata boleh dan kata tak boleh. Walaupun saya sebut, kalaulah berkahwin dengan telefon itu memang ada sedikit saja yang mengatakan sah dan kebanyakan yang mengatakan tidak sah. Kalau berkahwin dengan telekonferensi ini, kebanyakan yang mengatakan sah dan ada paling sikit yang tak setuju. Dan itu terserah pada mereka. Mungkin ahli majlis jawatan kuasa Majlis Agama Islam Narathiwat itu memilih yang tidak sah. Tapi sebenarnya semalam saja, pagi ini saja, saya telefon kepada orang Majlis Agama Islam di Narathiwat. Dia kata, kami semalam saja kami telah melakukan ada seorang lelaki, orang luar negeri, dia berkahwin dengan orang Thai, dan sekarang ini ada orang petani. Sekarang ini lelaki itu pergi ke Amerika, berada di Amerika, dan istrinya berada di Thailand. Dan semalam mereka telah buat majlis membuat mana upacara talak di antara lelaki yang berada di Amerika dengan lelaki itu merupakan warga asing daripada Bangladesh, sudah pergi berada di Amerika sana, dan dia nak tolak istrinya. Kemudian pihak majlis pun buatlah upacara bagaimana untuk nak menolak itu dengan mengadakan telekonferensi. Ini semalam sahaja. Jadi mana pegawai yang beritahu kepada akhbar itu entahlah macam mana, tetapi sekarang saya sendiri yang bercakap dengan orang di Majlis Agama, ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam Narathiwat, mengatakan semalam saja kami telah menolak seorang ibu dengan seorang warga asing di Majlis Agama Islam. Berartinya mereka melaksana perkara itu, dan boleh laksana, tidak salah. Untuk nak berkahwin online, untuk nak bercerai online, boleh, tapi buat dengan secara sah.
Nak buat perkahwinan yang sah, tak boleh berkahwin di Malaysia, nak berkahwin di Thailand, kahwin apa, kahwin lari ke, kahwin yang macam mana, terserah kepada anda. Itu adalah perkara yang sah, yang boleh dilakukan oleh Majlis Agama Islam Menara atau Naratiwat, Majlis Agama Islam Jala, Majlis Agama Islam Patani, dan mana-mana sahaja. Sah kalau syarat nikah itu cukup. Ijab, qabul, ada wali, ada syahidain, ada semuanya lengkap, mahar apa semua lengkap, tidak jadi masalah. Boleh dilakukan. Nak berkahwin secara online di Malaysia sendiri pun boleh, dalam keadaan kuarantin, dalam keadaan kita berada berkurung di rumah ini. Kalau kita mengikut hukum fiqh adalah boleh. Kita nak berkahwin, satu berada di Kelantan, yang satu lagi berada di Kuala Lumpur. Jadi boleh akad nikah secara online di antara mereka. Kalau nak pergi tak boleh, kena langgar SOP pula. Tak boleh nanti. Jadi buat secara online boleh. Tidak jadi masalah hukumnya, boleh. Islam itu mudah. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah, jangan memayahkan. Islam dinun yusr. Ya, agama Islam adalah agama yang mudah. Dan kalau kita lihat pada zaman dulu, sekarang ini amat susah untuk nak berkahwin. Menjadi masalah bagi kita nak berkahwin. Zaman Islam, zaman awal Islam, zaman Nabi. Cuba tengok macam mana Nabi, bukan mudah. Wanita arada nafsiha ala Nabi, wanita datang hanya arada ataupun offer dirinya kepada Nabi, dan terus jadi perkahwinan. Mudah-mudah sahaja. Begitu juga dulu tidak ada menulis pun macam sekarang, tausiq. Makna menulis itu tidak ada zaman dulu, hanya dengan mulut. Dan salah satu isytihar perkahwinan khususnya dalam mazhab Maliki kena ada tabal, iaitu palu-palu untuk mengisyaratkan kepada umum. Sebab zaman dulu tak ada orang tak menulis, hanya akad nikah itu ada saksi. Dan untuk nak mengetahui kepada orang umum, buat macam mana, buat perarakan palu-palu, tum palu ini sudah kau pergi merata-rata tempat dengan bertempik-tempik dengan cara iaitulah yang saya nyanyikan ini, iaitu semua dia buat gitu di merata jalan, panggil harah, syawari wal harah, akan buat macam tu. Dan tradisi ini masih dilakukan di Maghrib apabila ada majlis kahwin. Tidak cukup saja dengan akad nikah dengan tulis kertas saja, tak cukup, tapi juga pasti isyhar, pasti i'lan, pasti memberitahu orang ramai, akan bawa palu-paluan pergi ke merata jalan, ke merata lorong rumah, memberitahu orang ramai bahawa sudah berkahwin. Malah saudara dan saudari yang dihormati sekalian, mereka juga ada adat di kalangan orang Maghribi sana, dia akan membawa kain putih. Kain putih seperti kain putih gini, kain putih gini, menandakan gadis itu memang gadis, bukan memang darah, memang gadis. Di mana sebelum nak ada perarakan tabalah ini, palu-palu itu, orang pasti menunggu di tepi pintu, di mana si suami pergi masuk, dipanggil dakhlah. Dia pergi masuk yaumud dakhlah, lailatul dakhlah. Dia akan duduk di luar pintu, dan lelaki masuk, buat kerja dengan istrinya, kemudian akan hantar keluar kain putih itu keluar pintu, dan orang ramai akan mengambil kain putih itu, bawa sebagai panji, pergi merata-rata jalan sambil palu-paluan, menyanyilah, tak tahulah nak menyanyi apa kan, adalah nyanyi, tapi di samping melaung-laung berata-rata tempat yang dilakukan oleh dalam masyarakat Maghribi itu dipanggil isyhar atau i'lan.
Isyhar zawaj atau i'lan zawaj. Ya. Okey. Saya rasa setakat ini saja, saudara dan saudari semua. Yang saya bercakap ini, saya kutip daripada orang lain, dari pandangan para al-ulama, daripada Wahbah Zuhaili, daripada Zurqani dan lain-lain lagi, daripada Yusuf Qaradawi. Lupa nak sebut Yusuf Qaradawi pun sebut begitu. Katanya zawaj online atau nikah online yajuz madama syurut mawjudah. Ya, ada syurut, ada. Yusuf Qaradawi pun kata dengan begitu juga, mengatakan dah cukup syarat perkahwinan apa semua, tidak jadi masalah, sah perkahwinan itu adalah sah. Okey, setakat ini saja ya. Saya hanya juru tukang kutip. Saya bukan alim, bukan ustaz, bukan ulama. Saya tukang kutip dan memberi pandangan-pandangan berdasar apa yang saya baca, berdasar apa yang saya lihat dalam masyarakat, untuk berkongsi dengan anda semua. Dan saya bukan mengajar anda, saya hanya berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu yang saya tahu. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.